Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nino Ain binti Niklah. Saya Nurul Nazar binti Azrin. Saya Waidatul Hafizah binti Nazaruddin. Saya Nurul Najwa binti Muhammad Zawabi. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh syarikat klien yang telah dilanda banjir. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan perbincangan ini dengan soalan yang pertama iaitu apakah possible substantive procedure yang dapat dikaitkan dengan masalah ini? Okey, yang pertama, possible substantive procedure for audit inventory. Iaitu confirm the physical existence of the inventory. Kita perlu merancang dan menyediakan kiraan inventory selaras dengan customer untuk memastikan dirinya sepadan dengan penghujung tahun pada 31 Disember 2021. We need to inform kepada pasukan audit dengan segera tentang tarikh, masa dan lokasi kiraan inventory dilakukan bagi memastikan komunikasi yang jelas. Kita akan melakukan pelaksanaan ini untuk memastikan pasukan audit memerhati secara fizikal dan mengesahkan kiraan inventory pada tarikh yang ditetapkan pada 1 Januari 2022. Kita boleh menggunakan alat atau kamera digital untuk menangkap sebarang bukti secara visual yang jelas tentang proses pengiraan dan kaedah item inventory. Kita akan menganalisis hasil inventory fizikal ini untuk mengenal pasti sebarang anomali, item yang hilang atau tanda-tanda kemungkinan kerosakan inventory. Apa pendapat korang? Pada pendapat saya, satu producer ni kita boleh analyse the inventory record dan transaction. Macam kita buat sembangkan dokumen yang dilakukan oleh audit, perlu disokong menggunakan dokumen sokongan, contohnya seperti purchase order ataupun sale record. Benda ni akan membantu kita untuk accurate and accuracy inventory untuk setiap transaction yang berlaku. And then kita juga boleh buat cut-off test untuk memastikan bahawa transaction yang direkodkan dalam tempoh perakaunan adalah tepat dengan menyemak prosedur yang dilakukan oleh audit. Inventory akan dinilai sama ada inventory yang dihantar ataupun yang telah diterima telah diambil kira dengan betul dan juga dalam tempoh perakaunan tu. So, ada pendapat lain ke? Bagi pendapat saya pula, possible substantive procedure untuk audit inventory yang lain adalah penilaian inventory yang rosak akibat banjir. Dengan cara ini, kita boleh dokumentasi dengan menyediakan laporan komprehensif yang merangkumi bukti visual inventory yang rosak, ringkasan penilaian yang jelas dan perbualan rakaman audio yang berkaitan dengan kejadian banjir dan perlindungan insurans. Selain itu, kita boleh lawati tampak banjir dan melakukan pemeriksaan fizikal ke atas barang inventory yang rosak. Itu sahaja. Jadi itu adalah pandangan yang bagus untuk substantive procedure. Seterusnya kita akan bergerak ke soalan kenapa kita kena dokumentkan dalam audit working paper. Apa yang kita perlu? Metod yang perlu didokumentkan dalam audit working paper ni ialah yang pertama contohnya inventory method to stock count procedure. Dekat sini, syarikat akan menggunakan factual inventory system iaitu first in, first out iaitu FIFO method untuk merekodkan inventory yang masuk ataupun yang telah keluar. Ini kerana maklumat yang digunakan dapat difahami tentang metod yang telah digunakan untuk mengira sample size inventory. Apa pendapat orang lain? Pada pandangan saya, kita perlulah membuat tagging and counting of the inventory.
rekod bahawa inventory syarikat telah ditandakan dan dikira oleh storekeeper dan membuat pemerhatian pada penandaan dan pengiraan inventory yang dibuat semasa pengiraan stok sebelum the incidental damage, dan last sekali membuat penandaan dan pengiraan dibuat untuk memastikan integriti dan ketepatan tag yang diberikan kepada item inventory. Itu sahaja, dan seterusnya kita akan mengenal pasti apa subsequent event yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi subsequent event yang didapati ialah dia dikenal pasti sebagai non-adjustment event disebabkan banjir teruk yang berlaku pada 31 Januari 2022 yang memusnahkan semua inventory dan merosakkan semua perabot di kedai klien. Dalam kes ini, memandangkan banjir berlaku selepas tempoh report, ia tidak memberi kesan kepada penyata kewangan pada 31 Disember 2021. Jadinya, pengauditan akan ditumpukan dengan menilai kesan kejadian banjir ke atas penyata kewangan dalam tempoh berikutnya. Adalah penting untuk mendedahkannya dalam nota penyata kewangan dengan menyediakan maklumat berkenaan kejadian. Kesannya ke atas aset syarikat dan management bahawa inventory dan perabot were underinsured. Ini membolehkan stakeholder memahami kemungkinan akibat peristiwa itu terhadap operasi dan kedudukan kewangan syarikat. Jadi, apakah tindakan yang perlu kita lakukan untuk masalah ini? Pada pendapat saya, tindakan yang boleh kita ambil adalah dengan communication with management. Berkomunikasi dengan pihak pengurusan ni, kita akan dapat membincangkan tentang penemuan dan implikasi peristiwa seterusnya dengan pihak pengurusan syarikat. Secara tidak langsung, dapat menyampaikan sebarang pelarasan atau pendedahan yang perlu dibuat dalam penyata kewangan. Kita juga boleh bekerjasama dengan pihak pengurusan untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan laporan kewangan berkaitan dengan kejadian banjir. Jadi kita akan teruskan dengan audit report. Pertama sekali, objektif laporan audit adalah untuk menyampaikan penemuan kita juruaudit kepada pengguna penyata kewangan dan untuk menyatakan pendapat tentang kebenaran dan keadilan penyata kewangan. Kita sebagai auditor hendaklah membuat pendapat sama ada penyata kewangan disediakan dalam semua aspek penting menurut rangka kerja pelaporan kewangan yang berkenaan ISA 700. Kami telah mengaudit penyata kewangan EIT Depo Sdn Bhd bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 yang terdiri daripada kunci kira-kira pada 31 Disember 2021. Tanggungjawab kami terhadap report ini adalah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit kami. Kami mengikut piawaian yang diluluskan untuk pengauditan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami untuk mematuhi keperluan etika dan merancang dan melaksanakan audit untuk mendapat jaminan munasabah sama ada penyata kewangan bebas daripada salah nyata material. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami termasuk penilaian risiko salah nyata material penyata kewangan sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam kes ini, kami bersepakat memilih unqualified report kerana penyata kewangan yang diberikan adalah pandangan yang benar dan saksama atau dibentangkan secara saksama dalam semua aspek material mengikut rangka kerja pelaporan kewangan yang dikenal pasti. Korang setuju ke dengan type update report ni? Unqualified report? Saya setuju. Setuju. Itu saja. Saya setuju dengan audit report tu bahawa dia adalah unqualified. Jadi tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Itulah sedikit sebanyak pendapat yang bernas oleh semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.